Guys, I think so. Go back, go back, go back, everyone, go down. Kami turun ke bawah untuk menyelamatkan diri pada para pelancong, takut bila ada kejadian. Guys, I think so. Go back, go back, go back, everyone, go down. Malaysia, negara bertuah kerana terletak di luar lingkaran gunung berapi Pasifik yang melalui Filipina dan Indonesia. Bagaimanapun, berikutan kedudukan yang secara tektonik begitu hampir dengan Filipina, beberapa daerah di timur Sabah dikesan berada pada garis sasar aktif gempa. Antara kawasan berkenaan adalah Lahad Datu yang pernah merekodkan gegaran melebihi 6 skala Richter dalam kejadian gempa yang berlaku pada tahun 1923 dan 1976. Paling terbaharu Lahad Datu dilanda gempa bumi adalah pada 4 Julai 2020 lalu dengan gegaran 3.5 skala Richter. Di kawasan ini terdapat dua garis sasar aktif iaitu garis sasar Lahad Datu dan garis sasar Tabin. Selain gempa bumi, tidak ramai yang tahu Lahad Datu turut menempatkan lokasi letusan lahar lumpur atau mud volcano. Pada 18 September 2022, sekitar jam 10 pagi, satu letusan lahar lumpur direkodkan berlaku di Tabin. Letusan selama 2 minit ini berlaku di garisan sasar aktif Tabin dan telah memuntahkan lahar lumpur setinggi kira-kira 6 meter. Ya, untuk kawasan Lahad Datu ini, mud volcano ini adalah sangat signifikan dengan kejadian gempa bumi. Namun, tidak semestinya aktiviti mud volcano ini akan jadi seperti gegaran. Tetapi akibat dari pemampatan itu sendiri atau pressure yang tinggi itu akan menyebabkan lumpur yang berada di bawah bumi ini akan keluar ke permukaan. Taman Hidupan Liar Tabin, di mana letusan itu berlaku, terletak kira-kira 50 km atau 1 jam 45 minit perjalanan dari bandar Lahad Datu. Taman ini adalah kawasan yang menjadi tumpuan utama pelancong dalam dan luar negara yang berkunjung ke sini. Selain keindahan alam semula jadinya, Tabin juga menjadi pilihan pelancong berikutan kepelbagaian flora dan fauna. Antara yang sering dapat disaksikan pelbagai spesies monyet termasuk orang hutan dan juga burung enggang. Sementara pada waktu malamnya pula, pengunjung berpeluang untuk melihat spesies musang, tupai terbang dan burung hantu. Oh yeah, we saw a lot of animals like the orangutan and the gibbon. We saw some scorpions, different kind of civet cat. So it's a great experience. Maldin Mardin berusia 45 tahun, seorang pemandu pelancong yang berkhidmat di Taman Hidupan Liar Tabin ini. Bapa kepada 5 orang anak ini memulakan kerjayanya pada tahun 2008. Dengan pengalaman kerja selama 15 tahun telah membolehkan Mardin mengesan lokasi haiwan liar sering bertandang. Tetapi dia tidak pernah menjangka bahawa suatu hari dia akan membawa pelancong menyaksikan satu fenomena alam yang luar biasa.
Pada hari berlakunya letusan, Maldin sedang membawa sekumpulan pelancong dari Amerika Syarikat ke kawasan lazim beliau mencari burung liar. Ketika berada di puncak menara tinjau, kumpulannya dikejutkan dengan satu letupan kuat. Pada jam 10 pagi, kami datang di kawasan Mad Volcano untuk bird watching. Dan selepas itu kami naik di tower untuk melihat spesies burung seperti hornbill. Dan selepas itu kami melihat kawasan Mad Volcano, dia punya eruption, dia keluar dan selepas itu dia meletup. Guys, I think so. Go back. Go back. Go back. Kami everyone. turun ke bawah untuk menyelamatkan diri kepada para pelancong, takut bila ada kejadian. Dan selepas itu kami turun di bawah dan kami coba sentuh mud. Dia tidak panas ya, dia sejuk. Ya. Ini adalah letusan yang ketiga berlaku di gunung berapi lumpur ini. Difahamkan ia pernah meletus pada 2014 dan 2019 lalu. Bagaimanapun, letusan pada 18 September tahun ini dikatakan yang terkuat pernah berlaku. Letusan itu telah menjadikan kawasan kubah gunung berapi lumpur ini membesar 2,5 kali ganda dari saiz asal. Kini, ia bersaiz 140 meter panjang dan 95 meter lebar. Manakala, ketinggiannya masih belum dapat disahkan kerana timbunan lumpur ini masih lembut dan amat berbahaya jika didaki. Bagi merekod data berkenaan pergerakan kerak bumi di Lahad Datu, Jabatan Mineral dan Geosains Sabah telah memasang sebuah stesen penanda aras gempa di Sekolah Menengah Kebangsaan Silabukan. Sebuah lagi stesen aktif seperti ini turut dibina di Silam yang juga dalam daerah Lahad Datu. Kedua-dua stesen ini boleh mengambil data secara real time dan menghantarnya terus ke server di Ibu Pejabat Jabatan di Kota Kinabalu. Berikutan kejadian letusan itu, sekumpulan petugas dari jabatan berkenaan yang diketuai penolong pengarah dan juga ahli geologi Bailon Golutin telah ke Lahad Datu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Dan kalau kita lihat daripada rekod gempa yang terdahulu menunjukkan kawasan Sesar Lahad Datu dan juga Sesar Tabin yang berada di utara Lahad Datu ini merupakan banyak titik-titik gempa yang terletak berhampiran dengan kawasan Sesar Lahad Datu dan juga Sesar Tabin. Kalau ada keperluan kita datang sini untuk download bila berlakunya aktiviti yang luar biasa lah. Contohnya baru-baru ini kita mengalami satu keadaan fenomena yang unik, yaitu berlakunya letusan vulkanik lumpur di kawasan Tabin. Bagi tujuan mengesan pergerakan kerak bumi, pihak jabatan telah memasang alat pengesan yang ditanam pada batuan dasar yang terletak di kedalaman 7 meter dari permukaan tanah. Ia kemudiannya disambung ke stesen penyimpanan data yang akan menghantar isyarat ke Ibu Pejabat setiap kali ia mengesan aktiviti seismik di kawasan berkenaan. Selain memuat turun data stesen pengesan aktif, petugas terbabit juga mengambil data dari stesen pasif yang terdapat di sini. Di stesen pasif ini, mereka akan melakukan pengukuran bagi menentukan sama ada berlakunya kenaikan atau penurunan aras permukaan bumi kesan daripada pergerakan kerak bumi ataupun gempa. Tujuan stesen ini adalah untuk memantau pergerakan sesar aktif di kawasan Lahad Datu ataupun dalam bahasa laymannya untuk memantau pergerakan kerak bumi lah. Di mana di kawasan Lahad Datu ini adalah satu kawasan yang aktif seismik di Sabah ini lah. Di samping Ranau
Lahad Datu juga adalah kawasan yang sering dilanda gempa bumi lah. Jadi tujuan kami memasang alat ini adalah untuk mengesan berapa kadar pergerakan gerak bumi ataupun sesar aktif di kawasan Lahad Datu lah. Di sini kita nampak beberapa set retakan di permukaan di kawasan Mad Volcano Tabin ini, di mana set retakan ini adalah terjadi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Mampatan pergerakan bumi itu adalah begini. Jadi akibat dari mampatan itu menyebabkan pembentukannya beberapa set retakan yang berorientasi dalam lingkungan 80 hingga 90 derajat. Guys, I think so we go back. Go back, everyone. Go down. Go down. Selesai tugasan mengumpul data di Lahad Datu, kumpulan petugas Jabatan Mineral dan Geosains Sabah segera bergerak ke Tabin bagi menyambung tugasan mereka. Ia bagi melihat sendiri kesan ledakan lahar lumpur serta impaknya kepada persekitaran. Berhampiran denai laluan masuk ke lava lumpur, kumpulan petugas Jabatan Mineral dan Geosains Sabah ini bertemu Maldin yang telah siap menunggu mereka di situ. Setelah memperolehi semua maklumat yang diperlukan, dengan bantuan Maldin sebagai penunjuk arah, mereka pun memulakan perjalanan ke tapak gunung berapi lumpur berkenaan. Keadaan denai hutan yang becak dan licin, kesan daripada hujan yang turun sejak beberapa hari lalu menyebabkan perjalanan menuju ke tapak gunung berapi lumpur ini sedikit sukar. Walaupun terletak hanya 700 meter dari tapak permulaan denai, namun masa yang diambil untuk sampai ke destinasi tujuan adalah kira-kira setengah jam. Sebaik sampai ke destinasi, tindakan pertama yang dilakukan Bailon adalah memeriksa lumpur yang dimuntahkan semasa letusan 18 September lalu. Anggota pasukan yang lain pula segera melakukan tugas masing-masing. Ia berikutan keadaan cuaca di kawasan ini yang tidak menentu sejak beberapa hari lalu. Sampel air yang terdapat di beberapa lopak berhampiran lava lumpur ini diuji. Ia bagi menentukan kadar pH, iaitu paras asid dan alkalinya. Sementara itu, beberapa kaki tangan jabatan melakukan tugasan mengambil sampel lumpur dan mengumpul batuan yang terdapat di kawasan gunung berapi ini. Sampel ini akan dibawa pulang ke Ibu Pejabat di Kota Kinabalu bagi menjalankan uji kaji makmal. Sampel lumpur ini dimasukkan ke dalam bekas khas dan dilabel dengan kemas bagi memudahkan ia diidentifikasi untuk tujuan analisis. NO. Okey. 218 ni. Pada masa sama, sebagai ketua ekspedisi bagi pungutan data ini, Bailon cuba mengesan rekahan-rekahan yang wujud di permukaan bumi, kesan dari letusan tempoh hari. Dengan menggunakan kompas khas ini, dia mengukur arah pergerakan kerak bumi yang menghasilkan mampatan yang berlaku pada hari kejadian. Di sini kita nampak beberapa set retakan di permukaan di kawasan Mad Volcano Tabin ini, di mana set retakan ini adalah terjadi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun dalam bahasa geologinya aktiviti pergerakan sesar aktif. Mampatan pergerakan bumi itu adalah begini.
Jadi akibat dari mampatan itu menyebabkan pembentukannya beberapa set-set retakan yang berorientasi dalam lingkungan 80 hingga 90 darjah. Jadi mampatan itu adalah bertren lebih kurang dalam lingkungan 30 darjah. Walaupun letusan pada 18 September itu menggemparkan negara, khususnya penduduk Sabah, namun ahli geologi memberi jaminan tiada yang perlu dibimbangkan. Ia kerana letusan lahar lumpur ini tidak mendatangkan kesan mudarat seperti mana letusan gunung berapi biasa. Ini seterakan ini di sini pun ada memanjang. Sampai sini sertakannya. Untuk gunung berapi, dia punya tahap bahaya adalah tinggi sebab letusan itu sendiri akan mengalirkan lava. Tetapi di kawasan Taben ini, tahap bahayanya adalah hanya tertumpu di kawasan kawah ini saja atau di kawasan kubah ini saja. Jadi apabila berlakunya letusan itu akan berkumpul di kawasan ini. Jadi dia tidak akan merebak ke kawasan lain, dia tidak akan spreading ataupun dia akan bertambah yang seperti yang kita nampak kalau gunung berapi ini dia mempunyai debu-debu yang sangat luas, berkilometer luasnya. Tapi di sini taburan dia di sini hanya seperti padang bola dalam lingkungan 100 meter saja. Jadi dia tidak membahayakan di luar daripada kawasan inilah. Bagaimanapun, dia mengingatkan para pengunjung agar tidak mendaki kubah lava lumpur ini kerana bahagian permukaan belum mengeras sepenuhnya. Tangan kau gambar juga. Boleh sampai 1 kilometer, 2 kilometer. Bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai kawasan ini, Bailon turut melakukan tinjauan pada batuan yang terdapat di sekitar kawasan taman ini. Ia kerana selain gunung berapi yang meletus pada 18 September lalu, terdapat sebuah lagi gunung berapi lumpur yang terletak kira-kira 1 hari perjalanan ke dalam hutan. Dan kesan daripada aktiviti tektonik yang berlaku turut dapat disaksikan di batuan dasar di resort ini. Beserta dengan serpihan serta keluar bersama-sama dengan letusan lumpur yang telah berlaku baru-baru ini. Letusan lahar lumpur ini satu fenomena alam yang unik, tanda kebesaran ilahi yang juga suatu peringatan kepada manusia. Ia juga muncul menjadi aset baharu ekopelancongan Sabah